Hi guys, welcome back to my YouTube channel. What we do here is go back. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, kali ni saya terdetik atau tersentuh ayat dia. Saya terdetik nak ceritakan pengalaman seram saya yang pernah saya alami sewaktu masuk melangkah ke IPT dan pengalaman saya time driving tengok benda tu. So kali ni saya nak kongsikan cerita ni tak seram sangat bagi korang yang pernah mengalami dan seram bagi saya sebab first time saya mengalami benda tersebut. Untuk yang baru masuk ke dalam rancangan video saya, jangan lupa subscribe, like and share my video dan jangan lupa komen ya. Komen anda sangat berharga sebab saya buat video ni adalah untuk suka-suka je. Kalau korang rasa suka nak lagi video saya tentang konten seram ni, jangan lupa komen dekat situ, tulis nak. Saya akan share lagi pengalaman seram saya. Tak banyak mana, tapi bolehlah buat rasa diri itu pernah mengalami benda tersebut. Dan tak teringin pun nak benda tu muncul, tapi dah dia muncul. Nak buat macam mana kalau dia dah muncul? So, kali ni saya nak share lah dua perkara yang pernah saya alami untuk segmen video kali ni, iaitu chapter yang pertama ataupun tajuk yang pertama adalah mengisahkan tentang asramaku. Tajuk yang kedua, ambil kawan. Inilah kisah seram saya yang pernah saya alami. Jangan lupa subscribe. Sebelum tu, mari kita matikan lampu. Dah. Terkejut tak? Okey. Sebelum kita nak mulakan, harap kamu semua dah bersedia lah. Mari kita onkan muzik seram kita. Okey. Guys, kalau korang ada dengar bunyi bising tu, abaikan je lah bunyi jiran saya tu. Tak bunyi jiran, bunyi ayam pula berkokok. So, hidup saya ni penuh dengan alam semesta. Tak kira haiwan ke, manusia ke, atau benda tu ke. Saya rasa dia ada di sekeliling kita. Jadi kita abaikan je lah. Okey. Berbalik pada topik pertama saya tadi, iaitu tentang asramaku. Kalau korang nak tahu, saya merupakan seorang pelajar IPT yang dekat Kuching, Sarawak, dan saya merupakan pelajar diploma pengajian perniagaan atau bahasa Inggerisnya diploma business study, dan saya melangkah ke alam IPT pada tahun 2019, iaitu pada bulan 6, dan saya merupakan pelajar intake bulan 6 dan iaitu intake sesi Jun. So kali ni nak jadikan ceritanya pula, saya merupakan pelajar yang jauh daripada tempat tinggal saya, jadi saya pilihlah untuk tinggal asrama. Nak dijadikan ceritanya pula, asrama saya ni agaklah usang sedikit, tak meriah sangat seperti asrama blok-blok lain. Dan blok asrama saya ni adalah blok yang agak jauh daripada bilik kuliah, cafeteria dia tak jauh sangat, tapi bolehlah jauh daripada blok-blok lain. So, nak dijadikan ceritanya pula, blok saya ni blok untuk jabatan saya lah, jabatan yang seperti saya sebut tadi, dan ramailah sama jabatan dengan saya duduk ke situ. Nak dijadikan ceritanya pula, satu lorong saya tu adalah pelajar yang berdekatan rumah, iaitu orang daerah Kuching sekali yang tinggal kat situ, sebab semester 1 digalakkan tinggal dekat asrama. So, saya tinggallah ke asrama dan berumitlah dengan seorang roommate yang berasal daripada Kuching. So, kejadian itu tak pernah berlaku sampailah bulan kedua saya duduk dekat tempat tersebut. And in first time saya lalui benda itu, iaitu sebelum saya nak mulakan benda tu, baik-baik saya ceritakan struktur macam mana daripada luaran bilik saya sampailah ke dalam bilik saya. Bilik saya ni adalah merupakan bilik yang segi empat tepat, yang segi empat yang panjang tu, segi empat panjang, segi empat tepat, dan ada pintu saya ni kalau korang nak tahu, pintu bilik asrama saya ni agak old school sikit. Kita tak pernah jumpa pun pintu macam tu. Saya lah, tak tahu korang lah, tapi saya memang tak pernah jumpa saya tombol pintu tersebut. Saya tahu pintu tersebut adalah macam kau pusing 2 kali macam tu baru dia unlock. Tahu tak? Dia macam baru dia terbuka.
Lepas tu kau nak kunci daripada dalam, kau perlu kunci lagi pakai kunci kau tu, kau pusing kunci tu untuk unlock pintu tersebut. Untuk unlock pintu tersebut dan lock pintu tersebut, kita perlu gunakan kunci. Kalau dekat rumah kita kan, kat rumah kita perlu, kita just lock je pakai tangan. Kalau kat dalam kan, kita buka dari luar pun pusing sekali je, tak perlu pusing 2-3 kali macam tu. Itu kau perlu pusing 3 kali untuk buka pintu itu. Nak dijadikan ceritanya lagi, pintu aku tu dah dimakan oleh anai-anai. Dah dimakan anak-anak itu, kau orang tahulah macam mana dia. Pintu tu akan berjadi ada yang serbuk kayu-kayu yang dah dimakan tu. So, bilik asrama saya memang akan dipenuhi dengan habuk-habuk tu. Dan setiap pagi atau setiap 2 kali sehari saya akan sapu bilik tersebut kalau saya ada masa, sebab saya kan mengalami wasdom kan, takutlah terbersin apa semua, nak jaga persekitaran. Cerita kan, dekat sebelah bilik tu ada jendela, and kan dia segi 4 tepat. Dekat pintu tadi tu ada jendela. Lepas tu dia segi 4 macam ni. Lepas tu ada jendela sebelah ni, sebelah bilik, sebelah katil roommate saya. So, nak dijadikan cerita dekat situ, roommate saya akan balik petang Jumaat sebab dah habis kelas, dia akan balik ke rumah dia. Lepas tu petang Jumaat, itu malam nak pergi hari Sabtu dan malam nak pergi hari Minggu tu memang dia tak ada kat bilik sebab dia balik ke rumah dia. Saya tak salahkan, kalau saya dekat Kuching pun memang saya akan balik ke rumah saya. Kalau rumah saya ada kat Kuching, tapi maklumlah rumah kita jauh, so kita akulah duduk kat asrama. Nak dijadikan cerita, pada hari Sabtu tu tinggal ada 3 bilik je yang ada kat situ. Bilik saya yang ada, lepas tu bilik dekat tengah tu bilik ketua esko kami dekat lorong tu, dan bilik dekat hujung sana, bahagian hadapan sana, satu seorang tinggal sebab dia orang Sabah kan, so dia tinggal, tak ada tempat tinggal dekat Kuching, so dia tinggal lah kat asrama kalau dia tak keluar. So nak jadikan cerita, satu lorong tu hanya 3 bilik je yang ada orang yang jaga. So nak jadikan cerita, dalam pukul 7 lebih macam tu, saya pergilah turun ke cafeteria, makan apa semua, dan balik ke bilik semula dalam 8 lebih macam tu. Dalam 8.30 macam tu, saya baliklah ke bilik, duduklah ke bilik tu, and saya tonton cerita Korea yang saya gemar dekat Netflix. Sorry lah, saya lupa tajuk drama Korea tu sebab dah lama kan, setahun lebih dah tu, benda tu dah berlalu. Dalam masa umur saya 18 macam tu, ya 18 sebab baru habis SPM 17. Lepas tu dalam bulan 6 macam tu saya serap masuk oleh IPT tersebut dan saya melangkah masuk dalam umur 18 tahun. Nak dijadikan cerita, suasana bilik saya tu memang suramlah sikit sebab sebelah sana tu hutan. Kalau panas, walau waktu tengah hari pun tak apa panas sangat sebab sebelah tu hutan. Kalau sebelah malam pula, bilik saya tu sangat sejuk sebab sebelah hutan, sebelah kayu kan, banyak kayu, banyak sungai yang dekat-dekat. Kalau malam memang kau akan dengar aliran sungai mengalir, memang sangat jelas sekali. Lepas tu saya dah tonton cerita Korea. Kan cerita Korea, okey, berbalik pada tadi, kan cerita Korea ni dia macam 1 jam 15 minit atau 1 jam 20 minit macam tu untuk satu episod. Nak dijadikan ceritanya, aku tontonlah video tu. Tonton video tu dalam 4 episod macam tu. 4 atau 5 episod saya tontonlah video tersebut, cerita drama Korea tersebut. Dah sampailah pukul 12 lebih macam tu. Dalam tak sengaja saya terpandanglah dinding sebab termenung kan, seorang diri termenung. Adalah termenung macam 5 minit macam tu. Tapi dalam termenung tu saya kembalilah tatap cerita Korea tu. Dalam tatap cerita Korea tu, bulu roma aku bodoh, bulu roma aku dah seram dah ni. Dalam masa aku tatap kembali skrin telefon aku, ada satu bayangan hitam yang sangat besar daripada saya, macam zap. Dia macam laju lari. Macam dia berlari laju lah daripada pintu utama tadi tu sampai ke tingkap sebelah roommate saya cakap tadi tu. Dia macam zap, laju macam tu. Lepas tu saya terdetik lah onkan lampu main utama tu. Okey, untuk pengetahuan korang, saya memang dah balik 8.30 tadi tu, memang saya akan off lampu utama dan saya akan pasang lampu tidur saja. Itu lampu tidur saya dan lampu tidur roommate saya. Tu je saya on. Dan bilik saya memang dia agak suram kalau tak on lampu, tapi kalau on lampu dia jadi macam okey lah untuk tu. Lepas tu nak jadikan ceritanya pula, dah saya on lampu tu,
and saya tak ada nampak apa-apa. Cicak pun tak ada. Takkan cicak sebesar tubuh saya atau lebih besar daripada tubuh saya, bayangan cicak. Bayangan cicak 4 kaki tau. Tapi bayangan ni tadi macam tubuh manusia yang berjalan sangat laju, zap macam tu. And saya pun terkaku sampai saya tak buat apa-apa. And saya offkan lampu kembali and tidurlah, berbungkuskan dengan satu selimut, satu tubuh saya bungkus. Ya, memang macam mayat. Memang macam mayat. Kau tengok mayat bungkus macam mana, macam tu lah aku kena bungkus time tu. Sebab apa? Perasaan takut dah lah seorang diri. Jaga lagi sekat blok sebelah saya ni, saya seorang saja. Jiran kat sebelah saya tak ada. Jiran kat sebelah saya sini pun tak ada orang. Yang ada tu kat tengah sana, jauh. Yang ada lagi jauh tu, dekat sana, depan sana. Macam mana aku nak panggil? So aku duduklah seorang diri dengan ketetapan keberanian, kejantanan aku terkeluar. So nak jadikan ceritanya pula, aku terlelap lah. Sampai dalam pukul 3 pagi macam tu, aku terbangun balik sebab aku sakit perut. Ya, aku sakit perut. Memulas-mulas, kau tahulah memulas perut tu macam mana dia bergeser tu. Dia nak buang hajat dia lah tu. Nak dijadikan cerita sebab aku ni tadi dah terkejut, terkaku apa semua. Aku gunalah amalan cara nenek datuk moyang aku dulu. Aku gunalah minyak angin yang ada kat aku, minyak kapak tu. Aku punya usaha punya perut aku supaya tak sakit. Tapi malang kali 1000 kali malang, perut aku tetap tak mengizinkan minyak angin tu masuk dan menyebabkan aku perlu pergi ke toilet. Untuk pengetahuan korang, koridor kat luar aku tu bukan koridor macam ke asrama yang macam ni ada bilik, lepas tu kau lalu je, kau tak nampak dekat bahagian luar. Tak macam tu. Koridor saya ni, kalau korang tahu, macam koridor kat sekolah tu yang kita boleh nampak parking cikgu. Macam tu koridor saya nak lalu pergi toilet saya. So kalau saya keluar daripada bilik, memang totally saya akan nampak blok kat seberang saya, dan saya akan memang nampak pokok kat bawah, dan saya memang akan nampak parking yang dekat depan bangunan saya tu. Memang saya akan nampak parking tu dan bangunan staff-staff tu. Memang saya akan nampak semua. Tapi bukan kat situ saya nampak dia. Tidak sama sekali. Saya tidak nampak dia kat situ sebab saya nak laju untuk pergi ke toilet. Ya, saya memang berlari nak pergi toilet sebab kesakitan yang melanda kepada saya. Ya, memang sakit tuan-tuan dan puan-puan. Memang sakit sekali. Nak dijadikan ceritanya lagi, aku pergilah kat toilet tu. Okey, aku terangkan suasana macam mana kat toilet tu. Dekat sebelah kanan saya ni adalah shower room. Shower room iaitu air pancut untuk kita mandi. Dekat tengah dia ni ada satu sinki tempat kita cuci pinggan mangkuk kita kalau kita nak cuci pinggan mangkuk kita yang dah berkulat sebulan 2 tu. Saya tahu kamu orang takkan cuci pinggan mangkuk tu sebab tu kamu orang bawa pinggan mangkuk tu banyak kat asrama. Saya tahu, tapi bukan saya lah. Saya cuci setiap hari lah. Tidak saya letak dekat beladi berkurang 1 bulan. Alamak, mampusnya ada ulat dekat bilik saya. Saya ni bukannya orang pengotor sangat. Buat kata orang Melayu Sarawak, sit lah aku tok ceridak. Aku tok jagalah kebersihan juak. Nak dijadikan ceritanya cewa. Lepas tu ada singgih kat tengah. Lepas tu kat kiri saya tu adalah bilik tandas untuk kita buang hajat kecil dan besar kita. Itu tandas jamban. Ya, jamban cangkung sangat best untuk kita buang hajat besar kita sebab dia keluar sangat nyaman, bersih, semua usus kita sangat bersih. Nak dijadikan ceritanya, shower room tu memang tak ada orang. Siapa nak mandi pukul 3 pagi, bodoh? Kau nak mandi pukul 3 pagi? Kalau kat rumah kau, aku percayalah kau mandi pukul 3 pagi. Tapi kalau kat asrama, saya tak yakinlah kau mandi pukul 3 pagi. Saya tak rasalah kau akan mandi pukul 3 pagi kalau kat asrama. Saya yakin 100% sebab anda tak ingin bertemu dengan si dia. Anda ingin bertemu dengan manusia normal, bukan? Kalau anda bertemu dengan si dia, alamak mampuslah kau terkejung kat situ, terkejut terberak kat situ. Nak dijadikan ceritanya pula, dekat jamban pun tak ada orang. Semua pintu terbuka luas. Ya, terbuka luas. Aku ulang lagi, terbuka luas. Luas. So, saya pergilah dekat bilik yang kelima atau keempat, yang bilik toilet tu ada hos dia sebab saya nak pakai hos untuk cuci lah. Benda terbodoh. Takkan aku nak biarkan aku bawa ke bilik. Takkan aku pagi esok baunya satu bilik aku. Memang taklah aku jadi macam tu. Nak dijadikan ceritanya pula, aku buanglah benda hajat tu. Dalam masa saya buang tu, saya terdengar ada tapak kaki orang masuk kat bilik air tu. Ya, tapak kaki. Saya fikir tu kawan saya ataupun kawan saya anggap dia kawan saya sebab
Yelah ketua exco kan takkan aku anggap dia ketua musuh aku pula. Ataupun budak orang datang daripada Sabah tu, mungkin dia nak buang hajat seperti aku lah. Bak kata aku sendiri, aku bercakap sendiri dalam toilet tu. Tidaklah aku bercakap besar, bodoh, aku cakap dalam hati je lah. Takkan aku nak cakap besar. Lepas tu aku dengarlah bunyi air dibuka. Sebab dekat sebelah saya tu tersilap saya ada body code. Sebab tu macam bunyi ada takungan. So macam dia buka, oh nasib ada orang teman saya buang air besar tu. Nak dijadikan ceritanya pula, saya buang lah. Sampai satu tahap tu saya dah habis, dah cuci semua tu, saya keluarlah daripada bilik. Takkan aku tidur kat situ, bodoh. Lepas tu aku keluarlah daripada bilik tu. Keluar, aku nampak pintu tu macam tutup tak tutup. Macam dia tutup, lepas tu ada kau boleh nampak dekat bahagian dalam macam tutup tak tutup lah. Dia macam segan mati tak mahu. Dia macam cak, dia main cak pula. Lepas tu dengan keberanian aku pukul 3 pagi tu, aku tak tahulah, dah lah aku kena kacau dekat bilik. Lepas tu keberanian aku datang pula time tu. Tak tahulah keberanian aku ni secara datang mengejut. Kadang-kadang aku pening lah aku ni. Kadang aku ni berani, kadang-kadang aku ni takut pula. Takut dia ni lebih tahap pada 100% sampai beratus-ratus tahap ketakutan saya ni. Tapi kalau berani dia datang, confident level dia datang, jaga kau, semua dia selak tu kalau dia berani dia datang. Tapi time tu malang sekali, saya tidak takut. Keberanian saya tu datang secara tiba-tiba. Saya main tolak pintu tu. Macam ni saya tolak ni macam ni. Guys, apa saya nampak? Satu bayangan hitam yang sama saya nampak kat bilik tadi. Ya, bayangan hitam tadi tu saya nampak. Saya sangat nampak dia macam zas sekali lagi keluar daripada bilik toilet tu. Zap macam tu keluar dari tolak tu. And kebodohan saya datang pun datanglah. Kebodohan time tu adalah saya boleh matikan atau off atau pusing pilih pipe tu untuk offkan air tu supaya tak menitis. Korang tahu tak betapa, kalau aku fikir balik, bodohnya aku buat benda tu. Mengapa aku perlu buat benda tu? Sedangkan aku diganggu olehnya, mengapa aku perlu tutupkan kerjanya? Mengapa si dia tidak boleh tutupkan kerjanya? Mengapa si dia tidak boleh tutup bilik air tu? Mungkin dia tidak... Saya tidak tahu mengapa saya pening sangat. Saya rasa nak buat TikTok sekarang ni. Aduh, mengapa aku bodoh sangat time tu. Aku boleh tutup bilik air tu. Lepas tu dah aku tutup, baru aku berlari sampai ke bilik aku. Terhembus nafas. Nasiblah aku si pengsan. Keluar dah bahasa Sarawaknya. Nasiblah aku tidak pengsan time tu. Nasiblah aku tidak terciduk time tu. Betapa malangnya kalau aku terciduk. Betapa malangnya kalau aku terlingkup. Betapa malunya kalau escort nampak aku terlingkup dekat toilet berlari time tu. Betapa malunya. Tapi syukur kepada Tuhan, aku tidak terlingkup, aku tidak terjatuh, aku tidak tersungkur. Wah, bahasanya mengalahkan bahasa ibunda. Lepas tu, nak dijadikan ceritanya, aku pergilah bilik aku lagi, and aku dah lock semua pintu tu, dah aku pusing-pusing. Pintu tu satu hal pula, time emergency dia tak boleh pusing laju-laju, dia tersekat-sekat pula time tu. Aku pun bersumpah seranah lah. Lepas tu aku dah boleh buka, aku kunci balik, and aku pergilah, aku kat katil aku, and aku pakailah selimut seperti jenazah tadi. Ya, aku balut satu tubuh aku. Ya, satu tubuh, ingat satu tubuh. Dalam masa 15 minit aku terkejut macam tadi tu. Yes guys, pintu aku digoyang. Dia kocoknya pintu aku, dia kocok-kocoknya begini sampai pintu aku macam mau diroboh. Tapi nasib pintu aku ini kuat banget. Bak kata Indonesia, kuat banget ya. Kuat banget saya punya pintu ini. Sangat kuat. Walaupun manusia tenang dia, nasib baik pintu tu tak runtuh. Tapi benda tu goncang pintu saya bukan guna tahap maksimum manusia. Dia punya tahap bukan kalang-kalang. Dia goncang tu macam mau goncang, kasi cabut pintu saya, mau macam baling pintu. Ya, pintu saya sangat kuat digoncang. And time tu dia bergoncang dalam macam 10 minit macam tu. And guys, saya tengok kat bahagian jendela. Saya bangun dengan keberanian saya ada sikit saja lagi. And guys, what I see, tak ada apa-apa kat luar. Tak ada apa-apa kat luar. Saya tengok daripada jendela sebelah tingkap, sebelah apa tu? Dah lah jendela tingkap pula tu. Saya tengok daripada jendela yang sebelah pintu saya.
Lepas dah berhenti tu, memang tak ada bayangan langsung, dan memang tak ada apa-apa. And saya pun terkejut, terkaku, terkedu tadi. Masuklah balik ke katil saya, pakailah selimut saya tubuh. Berpeluh tak berpeluh, lantak dia lah, ketiak basah ke apa semua lantak dia. Esok pagi aku cerita, aku cucilah balik bahagiannya kotor tu. Lantak dia, aku nak berpeluh ke malam tu tak apa, asalkan aku selamat dekat selimut tu. Selimut tu protection aku. Dia macam protection ibunda kamu, macam tu lah selimut tu time tu protect saya. Yang sampai saya takut saya ambil saya punya bantal dan tutup muka saya. Sampailah pagi esok, saya terbangun dalam pukul 8, pukul 9 macam tu. And guys, korang tahu kan, pintu saya tadi dah dimakan anak-anak and ada banyak serbuk tu. Tapi yang peliknya, serbuk tu tak jatuh, serbuk kayu tu tak jatuh yang dimakan anak-anak itu. Yang tak ada yang bersepah. Walaupun pintu tu dah digoncang macam nak dirobohkan, tak ada bersepah. Seriously, tak ada bersepah dekat bilik saya. Serbuk tu akan jatuh apabila buka pintu sikit macam ni pun serbuk tu akan jatuh weh. Seriously, serbuk tu akan jatuh. Tapi yang peliknya, time pagi tu aku tengok balik bilik aku tu, tak ada weh. Serbuk tu tak ada. And time aku buka tu, baru serbuk tu jatuh. Korang rasa? Dah lah pintu bilik aku nak dicabut digoncangnya, tapi tak ada pula weh. Serbuk tu jatuh, serbuk anak-anak tu jatuh. Itu yang aku pelik. Dan sampai ke hari inilah aku terkedu, terkejut, terkebut apa semua tu. Aku masih tak tahu nak jawab persoalannya macam mana. Kita buka pintu tu sikit je, benda tu boleh jatuh. Tapi benda tu goncang. Aku tahu kalau manusia goncang memang akan jatuh. Tapi benda tu goncang, tak ada pun serbuk anak-anak itu jatuh. Aku rasa pun anak-anak itu pun terkejut, terkaku, terkedu sampaikan tidak boleh jatuhkan serbuk kayu tersebut. Saya rasalah persoalan saya pada malam ni tu saya mampu jawab dan jelaskan. Saya rasa pun anak-anak terkejut, terkaku, terkejut sampaikan dia tidak boleh buat apa-apa. Itulah kisah seram saya kat asrama. Tak seram sangat tapi bolehlah jadi pengajaran kita supaya kita tak tidur lewat dekat asrama. Tapi tak mungkin lah kita tak tidur lewat, sebab dengan assignmentnya lagi apa semua, apalagi kalau ada banyak kawan kan kat asrama, memang best. Okey, kita sambung cerita kedua kita, iaitu tajuknya Ambil Kawan. Okey, nak dijadikan ceritanya dia macam ni. Aku ni dekat dengan pasar. Lepas tu ada seorang kawan saya dekat area ni. Kami dekat jalan yang sama. Nak dijadikan ceritanya, saya ni adalah rumah antara kawan-kawan kami yang paling dekat dengan pasar. So, selalu saya nak pergi pasar dalam 5 minit. Macam tu memang sampailah kat pasar. Nak dijadikan ceritanya, pada malam tu, pada hari tu, kami berempat berjanji nak makan bersama dekat open air. Nama pun open air, tempat terbuka. Takkan tempat tertutup weh. Kalau tempat tertutup, mungkin close air. Tiba close air pula. Nak dijadikan ceritanya, time tu pukul 6.15 petang. Saya dah start engine kereta dan nak ambil kawan saya. Selalunya, baik saya kongsi suasana dia macam mana dulu, suasana rumah kawan saya. Saya akan lalu 3 bahagian ni untuk pergi ke rumah kawan saya. Kawan saya 3 orang ni. Pertama, rumah kawan saya pertama, rumah kawan saya kedua dan rumah kawan ketiga. Dan nak pergi pasar balik, saya perlu lalu 2 buah rumah yang sama. So, selalunya saya akan ambil kawan saya yang ketiga dulu, baru saya akan ambil kawan saya yang kedua dan yang pertama ni. Nak dijadikan cerita, pada petang itu, aku nak ajak kawan pertama aku ni ambil kawan aku yang ketiga ni. Tapi malangnya dia tak dapat ikut aku sebab dia sebab dia perlu jaga adik dia dulu. Dah jaga adik dia dulu baru dia boleh keluar bongok. Kalau dia tak jaga adik dia, dia tak boleh keluar. Itulah alasannya. I accept. Untuk bawa dia keluar, saya perlu accept dia punya alasan. Accept. Yang kedua ni, tak ada buat apa-apa. Tak ada adik, tak ada apa. Sebab dia anak bongsu kan. Ada pun dia punya concern saja. Dia punya concern. Tapi dia punya concern, ada ibu dia lah jaga dia. Sebab dah waktu petang kan, dah waktu balik kerja. So, ibu dia ada lah kat rumah. So, saya ambil dia, saya chat dia. Jom kita ambil kawan kita yang ketiga ni. Lepas tu kita ambil kawan yang pertama ni. Kau nak ikut tak? Dia kata okay. And time tu dalam pukul 6.30 saya sampai ke rumah dia.
And saya pergi ke kawan rumah saya ketiga tu tadi untuk ambil kawan saya yang ketiga tu. Nak dijadikan ceritanya, 6.30 kalau dekat Sarawak adalah waktu maghrib. Ya, waktu maghrib. Waktu maghrib. Ya, azan berkumandang dekat kereta saya. Ya, berkumandang, saya biarkan sajalah. Kita respect kan. Takkan aku nak stopkan kan. Kita respect setiap agama yang ada kat negara kita. Nak dijadikan ceritanya pula, time 12.30 dah azan tu, sampailah kat satu tempat kawasan perkampungan tu, ada satu bus station. Ya, bus station tempat perkampungan tu menunggu ben lah nak ambil kalau pergi pasar, kalau diorang naik ben. Kalau diorang naik kereta lah, tapi selalunya diorang akan naik ben. So adalah pondok station bus dekat situ. Nak dijadikan ceritanya pula, time aku lalu tu, aku nampak satu identiti makcik. Rambutnya macam mana nak cakap, terangkat ke atas. Ya, macam terangkat ke atas macam ni. Kalau korang pernah tengok Dato' Yasemin saya berlakon dekat Zombie Kaum Pisang tu, macam tu lah rambut dia exactly macam itu. And ada uban-uban sikit, and macam taklah macam lurus sangat macam Dato' Yasemin saya tadi, macam ini, lepas tu ada uban-uban sikit. Ya, macam tu satu identiti tu nampak. Dia seorang nenek yang dalam lingkungan 70-80 macam tu. Dah tua tapi dia kurus, and dia pakai baju putih yang agak lusuh dan pakai seluar hitam. And dia tak pakai selipar, tak ada pakai selipar. Tak adanya dia pakai selipar LV, tak ada. Tak adanya dia nak curi selipar sajat, tak ada. Nak dijadikan cerita time tu, saya lalulah. Tapi kawan yang duduk kat sebelah saya tadi tu, dia masih rancak berbual dengan saya. Apa topik kami buat pun aku dah lupa dah. Maybe saya bergosip tentang kamu. Tiba. Takkan aku nak bergosip tentang kau, aku pun tak tahu kau. Tiba. And pada masa yang sama, dia masih bercakap tentang cerita yang kami buatkan sebentar tadi. Dia masih cakap kat saya. And saya tadi time driving, saya masih terkaku dan terkekung. Nasib baik saya masih boleh buat steering saya lurus. Nasib baik saya boleh pusing steering itu dengan stabil. Korang tahu tak, dari pondok tu nak pergi rumah kawan saya dah dekat dah. Cuma perlu naik bukit, lepas tu jalan lurus, sampailah ke rumah kawan saya tu. Nak dijadikan ceritanya, lepas kejadian tu, saya ambil lah kawan saya tadi, and saya pergilah turun balik sebab kami perlu lalu jalan yang sama. Itu saya cakap, saya selalu akan ambil kawan saya ketiga ni dulu, lepas tu baru ambil kawan kedua. Tapi alangkah pada hari itu, dengan bijaksananya, saya tidak mahu kesorangan. Sebab saya pun tidak tahu mengapa saya tidak mahu kesorangan. Saya ajak kawan pertama tadi, dia cakap dia perlu jaga adik dia. So saya ambil lah kawan saya kedua ni dulu. So lepas dah ambil kawan kedua ni, adalah teman saya. Tahulah dengan pada hari itu mengapa saya perlu ambil kawan saya, and saya ambil kawan saya yang kedua ni dulu. Lepas tu kami perlu pusing balik and lalu jalan yang sama. And guys, what saya say, tak ada benda kat situ. And saya tanya mereka berdua, diorang ada nampak tak benda kat situ? And diorang cakap pun tak ada nampak apa-apa. Okay, saya diam. Saya masih diam dan tidak bertutur dan masih terkekut. Ya, aku masih terdiam. Lepas tu nak sampai ke rumah kawan saya yang pertama tadi tu. Kawan saya pertama ni, ya bodoh, takkan aku nak ambil kawan kedua lagi. Siapa kawan yang teman aku tadi tu? Kalau kau ambil sekali kedua, ambil kawan kedua aku ni. So aku ambil lah kawan aku yang pertama tadi tu, yang tak nak ikut untuk mula-mula nak ambil kawan tadi tu, sebab dia perlu jaga adik dia dulu sebelum dia keluar. So saya ambil lah kawan tu. Nak sampai ke rumah dia tu, saya tanyalah balik kawan saya, teman saya tadi, kawan kedua saya tadi, yang teman saya tadi tu. Saya tanyalah balik. Sewaktu kita ambil kawan kita ketiga tadi, kita kan lalu dekat bus station tu, saya cakap sama dia, kau ada nampak benda tak? Saya cakap macam dia. Dia cakap dengan aku, dia tak nampak apa-apa. Ya, dia tak nampak apa-apa dekat situ. And sekali lagi aku pun masih terkejut, terkaku-terkedu, sampaikan aku berfikir beratus-ratus kali apakah benda itu. Dan ya, benda itu memang benda itu. Sebab aku seorang je nampak. Kalau dia nampak, dia akan tanya aku apa benda tu. Tapi masalahnya, kalau dia tak nampak, dia tak akan tanya benda. Itu je kawan aku yang kedua tu. Dia akan tanya benda kalau dia nampak. Tapi kalau dia tak nampak, dia tak akan tanya. Itulah kawan dia tu. Tapi memang dia tak nampak, and dia pusat aku, kau nampak apa? And aku diam, masih terdiam, terkaku, terkedu semua. Nasib baiklah kereta aku tak mati enjin, sebab kereta aku pakai manual. Kau mampu? Kau tidak mampu seperti aku. Kau tidak yakin seperti aku.
Jadi janganlah guna kereta manual kalau tidak yakin seperti aku. Tiba, bukan aku yakin, tapi aku masih terkejut terkaku-terkedur. Mengapakah benda itu berlaku pada mataku? Mengapa aku seorang saja melihat? Mengapa tidak kawan aku yang lihat? Sedangkan kawan aku tidak driving, sepatutnya dia yang lihat supaya dia berhenti bercakap. Tapi mengapa aku yang driving ni perlu melihat benda itu berdiri kat situ? And dia berdiri kat situ. Nasib baik dia tak pandang aku. Kalau dia pandang aku, memang aku terkejut, terkaku dan terluput kat situ. Memang aku terpengsan. Nasib baik dia tak pandang aku. And time nak pergi open air tu, kami berempat berbincang lah. Saya tanyalah kat kawan saya yang ketiga tadi tu. And dia memang cakap kuasan tu memang kuasan agak seram lah. Memang kuasan yang keras. So, nak dijadikan ceritanya, memang kuasan tu keras. And saya barulah first time tahu kuasan tu keras. Sebab selama ni saya jarang kat situ kalau tak ambil kawan saya. And start kejadian tu, saya tak ambil lagi kawan saya time waktu maghrib. Saya akan ambil macam pukul 7.30 ataupun pukul 7 lebih macam tu, baru saya ambil. Mengapa? Sebab dah habis waktu maghrib kan, benda tu tak munculkan diri. Kalau waktu senja-senja ni yang suka munculkan diri kan. So, untuk pengajarannya kat sini, janganlah terlampau confident tu tinggi. Seperti mana kat cerita pertama tadi, jangan confident tinggi. Biarkan air tu, bukan kau yang bayar. Tu saya fikir sekarang ni. Bukan saya yang bayar, bukan family saya bayar. Mengapa saya perlu tutup? Dan mengapa saya perlu tengok bayar itu kali kedua? Dan mengapa dia perlu goncang pintu saya sampai nak roboh? Dan mengapa anak-anak itu tak ada serbuk pun jatuh? Mungkin anak-anak itu terkejut dan terkaku seperti saya? Saya rasa dia memang terkejut terkaku seperti saya. Persoalannya terjawab pada malam ini. Dan untuk identiti benda tu, syukur kepada Tuhan, sampai sekarang saya tak ada nampak lagi. Mungkin dia sudah malu sebab saya sudah lihat dia. Mungkin dia sudah malu saya tengok ni. Saya tak tahulah. Tapi saya memang tak nak tengok dah. Tak nak tengok dan tak nak jumpa dah benda tu. Kalau boleh, memang tak nak tengok. Guys, kalau korang nak tengok lagi konten seram saya atau kisah seram saya dekat asrama, korang perlu like, comment and share my video. Jangan lupa subscribe. And yang paling penting, komen nak kat bawah dekat description. Dekat komen description. Tulis nak. Kalau tulis nak, kalau Tuhan izinkan saya kongsi lagi, saya kongsilah. Kalau tak ada masalah apa-apa. Kalau ada masalah apa-apa, saya tak akan kongsi lagi lah. Tapi setakat ni, saya masih okey. So, saya akan kongsikan kisah pengalaman seram saya yang tak berapa nak seram sangat. Dan saya akan kongsi balik untuk part yang kedua kalau korang sokong video saya yang pertama ni. Saya akan enjoy and happy for my video. Jangan takut-takut sangat. Kita mesti berani sebab darjat kita lebih tinggi daripada dia. Tapi yang penting kita mesti respect each other. Jangan cakap besar dan respect diorang sebab diorang pun benda yang dicipta oleh Tuhan. So kita kena respect alam semula jadi dan kita. So respect semua benda yang ada di sekeliling kita. Jangan ego. Okay, itu saja pada cerita saya. Selamat tinggal. Bye.